Hai, selamat datang ke channel Cikgu Ko. Jadi video ini ya kita masih sambung matematik tingkatan 4 part 9 yaitu keberangkalian peristiwa bergabung. Jadi seperti biasa Cikgu masih menggunakan PowerPoint yang disediakan oleh Cikgu Nora Jiran Kamli dari SMK Ulu Tiran Johor. Jadi kalau kamu suka video Cikgu Ko, boleh subscribe channel Cikgu Ko, like dan share video Cikgu Ko dan buka lonceng di tepi ya. Seterusnya kita akan mulai dengan satu topik yang baru yaitu 9.2 peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar. Okey, jadi kita tengok penjelasan tentang peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar. Jadi ikut penjelasan di sini ya, dua peristiwa A dan peristiwa B ialah peristiwa tidak bersandar ataupun tak bersandar jika peristiwa A tidak mempengaruhi kejadian peristiwa B dan sebaliknya. Ini bermaksudnya jika peristiwa A tidak mempengaruhi peristiwa B, jadi kamu boleh buat kesimpulan bahawa peristiwa A dan B ini adalah peristiwa tidak bersandar ataupun peristiwa tak bersandar. Tetapi sebaliknya, jika peristiwa A akan mempengaruhi peristiwa B, maksudnya kedua-dua peristiwa A dan B ialah peristiwa bersandar. Jadi maksudnya peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar kamu kena hafal di sini ya. Okey, jadi kita tengok dua kes yang diberi dalam buku teks. Jadi kita tengok kes pertama dulu. Dua kepingkat dipilih secara lawak dari kotak P satu demi satu tanpa permulaan. Jadi kata kunci dia ialah di sini ya, tanpa permulaan. Jadi maksudnya kad pertama dia dikeluarkan, lepas tu kad yang pertama dikeluarkan itu tidak masuk balik lagi ke kotak P ya. Lepas tu kamu sambung lagi ambil kad yang kedua. Jadi ini maksudnya tanpa permulaan. Jadi soalan dia ialah tulis keberangkalian mendapat kad berhuruf konsonan pada kali pertama dan kali kedua dalam jadual yang berikut. Jadi maksudnya peristiwa A di sini ialah mendapat kad berhuruf konsonan kali pertama. Ini ialah peristiwa A. Lepas itu peristiwa B ialah mendapat kad berhuruf konsonan pada kali yang kedua. Jadi ini adalah peristiwa B ya. Jadi oleh sebab kata kunci diberi di sini adalah tanpa permulaan. Maksudnya apabila kamu mendapat kad yang pertama, kad pertama itu tidak masuk balik lagi ke kotak P semula. Lepas itu kamu sambung mengambil kad yang kedua. Jadi maksudnya apabila kad pertama tidak masuk balik lagi ke kotak P lagi, jadi maksudnya peristiwa A akan mempengaruhi apakah jenis kad yang kamu ambil dalam peristiwa B, betul? Jadi kamu boleh buat kesimpulan bahawa dalam kes 1, kad berhuruf konsonan kali pertama yang dipilih tidak dipulangkan ke dalam kotak P lagi. Jadi kekurangan kad berhuruf konsonan yang pertama ini akan mempengaruhi keberangkalian untuk memilih kad berhuruf konsonan yang kedua. Jadi secara kesimpulan bahawa peristiwa bergabung bagi kes 1 iaitu peristiwa A dan peristiwa B ialah peristiwa bersandar sebab peristiwa A akan mempengaruhi peristiwa B. Seterusnya kita tengok contoh kes yang kedua di sini. Dua kepingkat dipilih secara lawak dari kotak P satu demi satu dengan permulaan. Jadi kata kunci di sini ialah dengan permulaan. Jadi soalan dia ialah kad pertama yang dipilih dicatat hurufnya dan kembalikan ke dalam kotak P semula. Sebelum kad kedua dipilih, tulis keberangkalian mendapat kad berhuruf konsonan pada kali pertama dan kali kedua dalam jadual berikut. Jadi dalam kes yang kedua di sini sangat jelas. Kad pertama yang kamu ambil keluar, kamu ada masuk balik lagi ke dalam kotak P. Lepas tu kamu sambung ambil kad yang kedua. Jadi kalau mengikut soalan ini, kamu boleh andaian bahawa peristiwa A ialah mendapat huruf konsonan pada kali yang pertama dan peristiwa B ialah mendapat huruf konsonan pada kali yang kedua. Jadi oleh sebab kad pertama yang kamu keluarkan dari kotak P itu, jadi ada masuk balik lagi kepada kotak P semula sebelum kamu mengambil kad yang kedua. Jadi ini bermaksudnya peristiwa A iaitu mendapat huruf konsonan kali pertama tidak mempengaruhi peristiwa B iaitu mendapat huruf konsonan pada kali yang kedua. Sebab bilangan kad di kotak P pada kali pertama dan kali kedua masih sama. Sebab itu peristiwa A tidak mempengaruhi peristiwa B. Jadi kamu boleh buat kesimpulan bagi kes 2 ialah kad berhuruf konsonan yang dipilih pada kali pertama dipulangkan ke dalam kotak P sebelum kad kedua dipilih.
Ulangan ka pertama ini menyebabkan keberangkalian memilih ka berhuruf konsonan yang kedua adalah sama dengan keberangkalian memilih ka berhuruf konsonan yang pertama. Maksudnya bilangan ka, bilangan huruf masih kekal sama pada kali pertama dan kali yang kedua. Jadi, keberangkalian memilih kad berhuruf konsonan yang kedua tidak dipengaruhi oleh pemilik kad berhuruf konsonan yang pertama. Maksudnya peristiwa A tidak mempengaruhi peristiwa B. Jadi, kamu boleh buat kesimpulan bahawa peristiwa bergabung bagi kes 2 iaitu peristiwa A dan peristiwa B ialah peristiwa tak bersandar. Maksudnya peristiwa A tidak mempengaruhi peristiwa B. Okey, seterusnya kita tengok contoh 2 dalam buku teks. Kena pasti sama ada peristiwa bergabung di bawah ialah peristiwa bersandar atau peristiwa tak bersandar dan berikan justifikasi anda. Maksudnya kamu kena beri sebab ataupun alasan kamu sebab kamu memilih peristiwa itu ialah bersandar ataupun peristiwa tak bersandar. Jadi kita tengok soalan A. Mendapat angka sebanyak 2 kali apabila sekeping siling adil dilambungkan 2 kali. Jadi apabila kamu melampungkan duit siling 2 kali, jadi peluang kamu mendapat angka kali pertama dan kali kedua adalah sama, iaitu separuh-separuh peluang, betul? Jadi maksudnya peristiwa kali pertama tidak mempengaruhi peristiwa kali kedua. Maksudnya kamu boleh buat kesimpulan bahawa ini ialah peristiwa tak bersandar. Jadi kamu boleh tengok jawapan yang dia tulis. Peristiwa bagi soalan A adalah tak bersandar kerana keberangkalian mendapat angka dalam labungan siling pertama tidak mempengaruhi keberangkalian mendapat angka dalam labungan siling kedua. Maksudnya peluang ataupun keberangkalian kamu mendapat angka dalam labungan siling pertama adalah sama dengan keberangkalian ataupun peluang kamu mendapat angka dalam labungan siling yang kedua. Jadi maksudnya mereka tidak saling mempengaruhi. Jadi kesimpulan dia ialah peristiwa tak bersandar. Jadi seterusnya kita tengok soalan B. Mendapat angka dalam labungan siling adil dan nombor 4 dalam labungan dadu adil. Maksudnya peristiwa A ialah mendapat angka dalam labungan siling 1 kali sahaja. Lepas tu peristiwa B ialah kamu mendapat nombor 4 dalam labungan dadu adil. Ini adalah peristiwa B. Jadi adakah dua peristiwa ini mereka saling mempengaruhi? Tidak. Sebab labungan siling dan labungan dadu mereka adalah benda yang berlainan, betul? Mereka tidak saling mengkacau ataupun tidak saling mempengaruhi. Jadi kamu boleh buat kesimpulan bahawa ini ialah peristiwa tak bersandar. Jadi kamu boleh tengok jawapan bagi soalan B. Jadi ini adalah peristiwa tak bersandar kerana keberangkalian mendapat angka dalam labungan siling adil tidak mempengaruhi keberangkalian kamu mendapat nombor 4 dalam labungan dadu adil sebab mereka siling dengan dadu adalah benda yang berlainan. Seterusnya kita tengok soalan C. Jadi untuk mendapat 2 batang pen yang berwarna sama. Apabila 2 batang pen yang dikeluarkan satu demi satu dari bekas yang mengandungi 3 batang pen merah dan 2 batang pen biru tanpa permulaan. Jadi kata kunci dia ialah tanpa permulaan. Maksudnya kamu tidak masuk balik lagi pen itu selepas kamu dapat pen yang pertama. Jadi maksudnya kamu boleh mendapat pen warna merah ataupun warna biru pada kali pertama. Ini ialah peristiwa A. Dan kamu akan mendapat pen yang berwarna merah ataupun biru pada kali yang kedua. Ini ialah merujuk kepada peristiwa B. Jadi tak kisah peristiwa A iaitu kamu akan mendapat pen merah ataupun biru pada kali yang pertama. Memang akan mempengaruhi peristiwa B iaitu kamu mendapat pen merah ataupun biru pada kali yang kedua. Sebab pen yang pertama kamu dapat itu tidak masuk balik lagi ke dalam kotak itu. Dan bilangan pen dalam kotak itu sudah dikurangkan. Jadi memang akan mempengaruhi keberangkalian ataupun peluang yang kamu mendapat pen merah ataupun biru pada kali yang kedua. Jadi kamu boleh buat kesimpulan bahawa ini ialah peristiwa bersandar. Jadi kamu boleh tengok jawapan yang dia tulis untuk soalan C. Jadi jawapan soalan C ialah peristiwa bersandar kerana keberangkalian mendapat pen merah yang pertama ataupun pen biru yang pertama akan mempengaruhi keberangkalian mendapat pen merah ataupun pen biru yang kedua. Jadi ini adalah alasan kamulah. Okey, seterusnya kita tengok soalan D. Mendapat 2 keping kad yang berhuruf sama. Sekarang dia nak 2 keping kad yang berhuruf sama.
Apabila dua keping kad dipilih secara rawak daripada kad yang berlabel dengan huruf B, A, I, K. Satu demi satu dengan permulaan. Jadi kata kunci dia ialah dengan permulaan. Maksudnya apabila kad pertama kamu ambil keluar, kamu ada masuk balik lagi ke dalam kotak itu. Selepas itu baru kamu ambil kad yang kedua. Jadi maksudnya di sini ialah peristiwa A ialah mendapat huruf pada kali yang pertama dan peristiwa B di sini ialah mendapat huruf yang sama pada kali yang kedua. Jadi oleh sebab kad yang pertama yang kamu keluarkan ada masuk balik lagi ke dalam kotak itu, sebab bilangan kad dan bilangan huruf adalah sama di dalam kotak pada kali pertama dan kali yang kedua. Jadi peristiwa A tidak mempengaruhi peristiwa B. Jadi kamu boleh buat kesimpulan bahawa ini ialah peristiwa tak bersandar. Jadi kamu boleh tengok jawapan bagi soalan D. Jadi ini ialah peristiwa tak bersandar kerana keberangkalian kad pertama yang dipilih tidak mempengaruhi keberangkalian kad yang kedua dipilih. Dan sampai sini saja untuk video ini. Dalam video ini kita bincang tentang peristiwa tak bersandar dengan peristiwa bersandar. Dan cikgu nak ingatkan di sini ialah peristiwa bersandar ialah peristiwa A akan mempengaruhi peristiwa B. Dan peristiwa tak bersandar ialah peristiwa A tidak mempengaruhi peristiwa B. Kalau kamu suka video Cikgu Ko, kamu boleh subscribe channel Cikgu Ko, like dan share video Cikgu Ko dan buka loceng di tepi. Dan kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Bye-bye.